Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini. Kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 3, unit 14, kenali kesenian kita. Enaknya juadah tradisional. Topik hari ini, kata ganda berentak. Jadi kamu semua boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, halaman 12. Jadi sebelum itu kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini, membina ayat menggunakan kata ganda berentak. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda berentak? Kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Jadi kita lihat, kata ganda berentak ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, kata ganda berentak pengulangan vokal. Yang kedua, kata ganda berentak pengulangan konsonan. Yang pertama vokal, yang kedua konsonan dan yang ketiga kata ganda berentak bebas. Okey? Kata ganda berentak bebas. Seterusnya, kita lihat dulu contoh kata ganda berentak pengulangan vokal. Kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal. Apakah dia huruf vokal? Kamu semua sudah tahu. Okey. Huruf vokal, hurufnya apa? Huruf A, E, I, O, U. Ingat, itu huruf vokal A, E, I, O, U. Kita lihat contoh. Ingat kata ganda ni dia ganda kan tahu? Dia ganda. Kalau lauk, lauk tu satu. Bila kita gandakan pada pengulangan vokal, lauk pauk. Dia jadi banyak. Kenapa ia dikatakan kata ganda berentak vokal? Tengok. A dan U, A dan U. Itu merupakan huruf vokal. Jadi nampak dia ada pengulangan di situ. Jadi contoh ayat. Lauk pauk di kedai Aili sungguh enak. Yang kedua, kuih. Kuih itu satu sahaja. Kuih muih banyak pelbagai jenis kuih. Jadi, kamu lihat pengulangan huruf vokal pada kuih muih, huruf U dan I. U dan I. Jadi contoh ayat, kuih muih di kedai itu mahal harganya. Dan yang ketiga, sayur. Sayur. Sayur satu, sayur mayur banyak. Jadi terdapat juga pengulangan huruf vokal iaitu huruf A dan U. Sayur mayur itu sangat segar. Jadi kamu perlu ingat, jika pengulangan huruf vokal, apa huruf vokal ada berapa? A, E, I, O, U. Ada 5. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata ganda berentak pengulangan konsonan. Macam mana? Kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan. Huruf konsonan. Ada berapa huruf konsonan? Tak perlu hafal. Sebab kamu sudah hafal. Jadi huruf konsonan ni semua huruf konsonan kecuali huruf A, E, I, O, U. Huruf apa kecuali huruf A, E, I, O, U? B, C, D, G, F, dan lain-lain. Ingat, kecuali huruf A, E, I, O, U. Itu merupakan huruf konsonan. Jadi kita lihat kata ganda berentak pengulangan konsonan gopoh. Jadi kita gandakan gopoh gapah. Nampak? Apa huruf yang diulang? G, P, H. Huruf G, P, H. Yang mana huruf itu merupakan huruf konsonan. Gopoh gapah. Gopoh gapah ni macam dia tergesa-gesa. Jadi contoh ayat, Pak Samad gopoh gapah dalam menyiapkan kerjanya. Okey, seterusnya mundar. Mundar. Mundar mandir macam ulang alik. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi terdapat pengulangan huruf konsonan iaitu huruf M, N, D dan R. Contoh ayat, dia mundar mandir di hadapan bilik doktor kerana risaukan anaknya yang sakit. Seterusnya, gunung ganang. Gunung ganang. Gunung satu, ganang tu banyak gunung lah. Jadi pengulangan huruf konsonan G, N, G.
Dan dia ulang lagi sebab apa? Sebab dia ganda. G, N, N, G. Contoh ayat, gunung ganang itu sangat cantik. Okey, berikut merupakan pengulangan huruf konsonan. Kalau huruf vokal A, E, I, O, U. Kalau huruf konsonan selain daripada huruf A, E, I, O, U. Okey, seterusnya kita pergi kata ganda yang ketiga. Kata ganda berentak bebas. Bebas. Maksudnya, kata ganda yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal ataupun konsonan. Bukan pada vokal, bukan pada konsonan. Dia bebas. Okey, kita lihat contoh. Riuh rendah. Dia tak ulang apa-apa. Dia ubah terus. Dia bebas. Riuh jadi riuh rendah. Kenapa riuh rendah? Sebab itulah gandanya. Contoh ayat, suasana di pasar sangat riuh rendah. Yang kedua, turun. Turun-temurun. Maksud turun-temurun ni apa? Daripada generasi lama hingga generasi baru. Generasi kini. Dia menggunakan sesuatu benda tu. Ataupun diwarisi daripada dulu hingga sekarang. Contoh, resepi nasi ayam keluarga Aminah telah digunakan sejak turun-menurun. Dia guna resepi sama je. Turun-temurun. Maaf turun-temurun di situ. Okey, seterusnya tinggi. Tinggi lampai. Amir sangat tinggi lampai setelah lama tidak berjumpa. Tubuh badan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya kita lihat. Ini merupakan dialog. Jom kita baca. Dan kita kena bina ayat. Okey. Enaknya juadah tradisional. Wah, banyaknya juadah dijual di pasar tani ini. Ya Nabila, ibu hendak membeli kuih muih dan lauk pauk tradisional. Saya hendak pengat pisang dan rendang tok. Boleh, Nabila. Pilihlah makanan yang Nabila suka. Usah tergopoh gapah. Baiklah, terima kasih ibu. Jadi kata ganda berentak yang terdapat pada dialog ini, pada perbualan ini ada 3. Yang di atas, kuih muih, lauk pauk dan tergopoh gapah. Jadi contoh ayat yang kita boleh bina. Suraya membeli kuih muih di pasar. Abdullah menjual lauk pauk demi menyara kehidupan keluarganya. Haikal tergopoh gapah menyiapkan kerja sekolahnya setelah namanya dipanggil oleh guru. Okey, seterusnya kita sambung baca. Walaupun pengunjung mundar mandir dan suasana riuh rendah, namun orang ramai tetap datang ke pasar tani ini. Hal ini mungkin disebabkan di sini terdapat banyak juadah tradisional. Ya Nabila, juadah tradisional ini telah menjadi warisan turun-temurun. Okey. Jadi kita lihat mundar mandir. Ramai pengunjung mundar mandir di kawasan bank. Suasana di pasar tani sangat riuh rendah. Resepi nasi ayam ini telah digunakan sejak turun-temurun oleh keluarganya. Jadi kita boleh bina ayat. Kamu pun boleh bina ayat mengikut kreativiti kamu sendiri. Okey, sekarang tibalah masa untuk menyiapkan latihan atau tugasan pada buku aktiviti. Jilid 2, tahun 3, halaman 14. Okey, buka sekarang. Jadi jom kita baca dahulu. Perkataan lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak yang betul. Perkataan rewang berasal daripada bahasa Jawa yang membawa maksud beramai-ramai atau membanting tulang, bergotong, tempat kosong, menyediakan persiapan sesuatu majlis. Majlis yang memerlukan kerja secara rewang ialah majlis kahwin, sambut menantu dan cukur jambut. Biasanya, rewang dilakukan beberapa hari sebelum majlis dilangsungkan. Untuk menyediakan persiapan hari bahagia, bantuan diperlukan daripada jiran serta saudara tempat kosong terdekat. Antara aktiviti rewang ialah aktiviti mengupas bawang, memotong daging, menyediakan kuih tempat kosong dan lauk tempat kosong. Semua persiapan harus diselesaikan sebelum mulanya majlis agar majlis berjalan dengan lancarnya dan gilang tempat kosong. Amalan rewang ini dapat mengekalkan budaya dan adat yang semakin dilupakan. Selain itu, rewang juga dapat memupuk sikap kerjasama dan tolong-menolong.
Okey. Kamu diberi masa untuk menyiapkan latihan pada buku aktiviti jilid 2 halaman 14. Okey, buat sekarang. Siapkan. Fikir dulu jawapan. Mudah je, ganda kan. Tapi kamu kena lihatlah kata ganda berentak yang mana kamu perlu gunakan. Vokal ke, konsonan ke, ataupun bebas. Fikir. Okey, jom kita pergi satu persatu. Kita bincang. Bergotong. Royong. Betul. Seterusnya. Saudara. Marah. Okey. Kuih. Apa? Muih. Seterusnya. Lauk. Oh, ni dah ada dah tadi ni. Pauk. Yang terakhir. Gilang. Gemilang. Okey. Selesai sudah latihan pada buku aktiviti jilid 2 kita hari ini. Jadi ingat, sebelum tu kamu boleh buat dahulu. Baru tulis jawapan. Fikir dahulu. Okey? Jadi kamu perlu ingat, kata ganda berentak ada 3, iaitu kata ganda berentak pengulangan vokal yang mana melibatkan huruf vokal sahaja, A, E, I, O, U. Yang kedua, kata ganda berentak konsonan yang mana melibatkan huruf konsonan. Apa dia huruf konsonan? Semua huruf kecuali huruf A, E, I, O, U. Dan yang ketiga, kata berentak bebas yang mana dia tidak melibatkan konsonan ataupun vokal. Jadi, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kamu semua hebat.